So topik bonus malam ni mudah sahaja. Sebenarnya topik ni dah banyak kali saya rungkaikan juga, dan dia adalah salah satu resepi bagaimana biasanya untuk saya buat sale. Okay. Jarang orang bagi resepi, sebab bagi resepi kefil lah, nanti orang ambil bisnes kita. Okay. Tapi it's okay lah, kita di bawah satu company should be no problem. Okay. So slide tak ada, so siapa yang fokus dapatlah, siapa yang tak, mana yang gambar statik je tu yang tengah makan burger ke, fokus lah. Okay. So topik saya malam ni senang saja, is about marketing. Because saya faham ramai yang nak cari sale, okay, nak buat sale, nak buat duit. So ingat sale boleh dilakukan tapi dengan marketing. Tapi kalau marketing you power, you akan dapat upsell. Okay, ingat marketing kita lakukan supaya upsell, maksudnya tambahkan lagi sale. Kadang-kadang you buat biasa-biasa dapat sale, tapi kalau you buat marketing yang betul, you akan dapat upsell. Okay, so marketing yang biasa saya pakai ini adalah kita panggil rules. Okay, sebenarnya kalau you perasan semua marketing yang diorang buat semua boleh kata pakai rules ni. Rules ni nama dia adalah AIDA, kekasih awal dan akhir. Okay, ingat AIDA tau, AIDA. Okay, AIDA. Saya tulis dekat bahagian komen ni. Okay, ni dia. Okay, AIDA, kekasih awal dan akhir. Okay. So kalau siapa perasan, okay, saya ulang benda ni. Perhatian rakyat Malaysia. Okay, siapa biasa dengar benda ni? Okay, sampai bila nak menghadap jam? Okay, sampai bila nak takut dipecat bos? Okay, siapa biasa dengar dekat radio? Okay, hari-hari. Ulat dalam batu pun boleh hidup. Nampak Ini adalah sebenarnya dia ada elemen AIDA. A adalah attention, yang pertama. Okay, that's why dia datang dengan intonasi yang macam tu dan ayat yang macam tu. Okay, dan dia lakukan berkali-kali. Okay, dengar perhatian nampak? You kena tumpukan perhatian. Perhatian rakyat Malaysia. Okay, anda takut dipecat bos. Sampai bila nak hadap jam? Okay, sampai bila nak kerja apa-apa whatever lah. Okay, tapi apa yang dia bagi tahu kat situ adalah untuk tarik you punya attention. Bagaimana dia dapat attention ni adalah melalui you punya problem. Okay, attention ni hanya orang akan dapat bila problem ni kena dekat dia. Okay, kalau contoh kalau dia tengah drive pukul 5.30 balik kerja, dengar pula benda tu sampai bila nak hadap jam, confirm hari-hari dia hadap jam. So why not dia dengar daripada dia tukar channel. Okay, sama juga macam kita, contoh saya terang cakap sekarang ni, attention yang kita boleh dapat untuk bahagian rumah sekarang ni, siapa perasan terlalu banyak tiba-tiba sekarang ni everybody buat marketing rumah dekat Facebook. Siapa perasan? Kadang-kadang you scroll je nampak projek mega ni lah, projek tu lah, projek ni. Sekarang baru-baru ni sebenarnya start bulan hujung Jun ke Julai ni memang terlalu heavy. Banyak sangat projek yang keluar. Saya tak tahu kalau dekat Facebook saya je ke atau Facebook you akan keluar sekali. Okay, tapi ibarat bukan setakat bandar baru Sdn Perdana, bukan setakat baru bandar baru Tulintan even Salak Tinggi punya projek tak dekat mana-mana semua keluar. Okay, townhouse macam-macam keluar. Saya pun tak saya rasa sekarang ni everybody towards online. Okay, but bagaimana you nak tarik attention ni? Okay, attention orang-orang yang lain berbanding dengan you punya competitor. Okay, first kali bagi saya attention untuk kita is easy. Gunakan kelebihan yang kita ada, iaitu rumah kita adalah rumah mampu milik. Harga yang murah bawah 200,000. This is very important. Okay, because banyak yang saya tengok lebih lah, selalu 350-400,000 lah benda semua. Okay, sebenarnya tanpa yuran guaman, tanpa deposit, tanpa booking fee ni dah banyak juga saya tengok. Tapi it's okay, it's one key juga. Tapi the best thing is bayaran bulanan yang murah. Okay,
That's why sampai bila nak menyewa, okay, why not you beli rumah sendiri dengan bulanan yang sama dengan yang you sewa. Okay. Ini sebab semua orang takut nak beli rumah sebab takut bayar bulanan yang mahal. Semua orang ingat beli rumah bayar 2,000 sebulan, 1,000 lebih sebulan. Okay. Lebih jelas kalau you terus tulis rumah bulanan 700,500 contoh. Okay. Tapi depends kalau ada rumah yang bayar 700,500 dekat kita, dan you boleh tulis. Kalau tak ada, you jangan tulis lah. Okay, kalau tak, nanti itu adalah satu penipuan yang ketara. Tapi turut terang saya cakap adalah 700,500 boleh. Okay. Alright. So, elemen yang kedua adalah create dia punya interest. Okay. I adalah interest. A tadi attention. Yang kedua sekali adalah interest. Okay. Macam mana nak create interest orang ni sebenarnya? Dia attention dah dapat. Okay. Berbalik kepada Mahaguru DDNK. Okay. Ingat dia dah sampai bila nak ulat dalam batu boleh hidup, whatever lah, apa benda yang dia cakap, saya pun dah tak berapa ingat, tapi ayat dia memang best sebab saya suka intonasi dia. Okay. Cara dia create interest adalah dia akan cakap, okay, dengan bermodalkan RM1 pun boleh bermula, ataupun semudah pakai handphone sahaja. Siapa yang nak susah? Siapa kat dalam Zoom ni yang nak buat kerja tapi saya suka susah, saya tak suka senang? Angkat tangan. Saya suka benda yang susah, senang saya tak nak. Ada tak yang bohong? Tak ada. Okay. Because semua orang nak senang. Saya tak tahu, kalau ada yang nak susah, boleh datang jumpa saya. Saya suka orang yang suka nak susah ni. Saya boleh bagi jalan yang sukar. Okay. That's why kalau you dengar ayat dia adalah dia akan bagi pakai handphone mudah and then murah. Okay, people always suka benda ni. Sama macam orang beli rumah, ada rumah nak landed tapi nak murah. Okay, so you kena create dia punya interest. That's why bulanan 700,500, jangan salah faham. Okay, bukan rumah apartment tapi rumah landed yuk. Contoh, landed 700,500, mana nak dapat lagi? Okay. Ulat dalam batu pun ada rumah. Macam mana kita tak ada rumah? Gitu. Okay. Pun boleh. Siapa berani buat. Alright. So, tengok. Dia yang dah orang kata buat marketing banyak kali pun, saya rasa dia still follow rules yang dia belajar. Mustahil di DNK tak belajar marketing lah. Kalau tak, dia tahu main saham, dia tak tahu marketing, dia pisang. Okay. Alright. And then, bila ada interest dah dapat, okay, so you kena aware dengan desire. Okay, attention, interest dengan desire. Desire ni is how dia nak klik you punya CTA, because A yang terakhir adalah action. Okay, bila lengkap benda ni, attention, interest dan desire, barulah berlakunya action. Tapi saya tak tahu kalau you punya attention ni dah terlalu power, because people nak rumah yang murah. Okay, bila people nak rumah yang murah, dia dah tak fikir apa dah, nampak 700,500, dia terus klik je, tak cakap banyak. Okay. Alright. So, desire sangat penting supaya you boleh pastikan dia ni lock dekat you punya iklan. Maksudnya you dapat dia. Okay. Alright. Ini baru part desire ni adalah part yang agak penting. Contoh, desire, okay, apa yang saya pakai biasanya adalah existing client punya result. Okay. Boleh masukkan either screenshot ataupun you boleh buat code macam, wow, tak sangka 5 tahun cari rumah akhirnya dapat juga bulanan murah. Tulis kata-kata Encik Nizam contoh. Okay. So because, and then you boleh letakkan sekali screenshot yang klien yang testimoni. Alright. Because people, macam saya cakap, apa pun yang berlaku, people always trust in result. Okay, contoh kalau saya sembang hari ni, sembang tapi saya tak ada result, so saya tak ada siapa boleh percaya. Okay, ni biasa. Sebab sama juga macam semua yang saya rasa yang mengajar, they always show result. That's why people always go for result. Sebab kalau ada orang lain boleh dapat 700,500 punya rumah, why not dia tak boleh dapat? Okay. And then one more thing, dia kena fikir macam ni. Bila you terus contoh bulanan 700,500, dia akan fikir dia layak. Tapi kalau you try tulis bulanan, okay, connection unstable, siapa yang boleh dengar?
Connection saya dah okey ke? Tadi macam connection apa? Okay, alright. Dia macam ni. Sebab people, betul saya. Hello? Okay Alright. Sorry. Potong nampak potong, dia potong. Orang tengah naik share tiba-tiba dia potong. Okay tak, dia spoil lah. Tengok, bila majlis ilmu macam ni ada je nak kacau. Pergi jauh sikit. Okay? Nampak belakang saya tak ada apa-apa kan? Gelap ni. Okay. So, desire tadi Okay, ingat. Okay. Kalau macam saya desire, saya dah pakai result, tapi interest ni, why you punya interest boleh terus buatkan orang either swipe up, klik you punya CTA, is because first you kena ingat ramai yang tak tahu kelayakan. Okay, ramai sangat. Even contoh kalau 1000 yang WhatsApp you, lebih kurang 980 orang tak tahu kelayakan. Mungkin 20 orang yang tahu. Itu pun sebab dia dah WhatsApp online. Kalau dia tak WhatsApp online, dia pun tak tahu. Okay, bila you letak bulanan yang murah, okay, dia expectkan dia boleh. Dia mampu. Tapi kalau cuba contoh cakap bulanan rumah ni 1400 confirm orang back off dulu. Okay, sangat berat. Okay, kalau you nak cair, kalau you tak cair lagi sebab bulanan ni boleh dapatkan you klien, you try letak bulanan RM500. Okay, cakap siapa nak rumah teres bulanan RM500 sahaja. Tak payah sembang, letak gambar rumah pun tak payah. Okay, cakap rumah teres RM500. Malam ni you try letak dekat you punya status WhatsApp. Okay, bila orang PM cakap maaf dah sold out, kau lambat. Sebab you nak tengok respon, betul ke yang dia Hafiz sembang ni. Okay, nak try, siapa nak try market, letak malam ni kat status WhatsApp, jualan panas, rumah teres bulanan RM500 je, 3 unit takhir. Okay, try tengok. Sebab kan 500 punya pasal, kadang-kadang kat mana, kat Kodiang je pun orang sapu kat 500. Okay, this is very important. That's why saya dah try. Yes, and yang memang best lah. Banyak sebenarnya yang masuk. Saya dah try. Okay, kalau berani buat. Okay, kalau berani buat. Tapi jawapan kena betul kan. Jawapan you, aku saja je try. Lepas ni apa yang you letak kat WhatsApp, dia takkan layan. Okay, ingat kalau you nak try, ini adalah just test market. Dan you akan tahu sebenarnya orang ni kerja apa, orang ramai-ramai ni kerja apa. Siapa berani lagi gila up dekat Facebook, apa pun jadi jangan salahkan saya, because it's your responsibility. Okay. Okay, that's why saya cakap kadang you boleh letak 3 unit takhir. Okay, berapa ramai WhatsApp you, so 3 tu dah habis lah. Bukan saya seorang je agent yang menjual, ramai lagi, so 3 unit. Okay, 2 minit boleh habis. Okay, siapa nak try. Okay. Ingat apa-apa pun jadi, jangan cakap Eddie Hafiz suruh naik ada rumah 500. Jangan WhatsApp saya tanya, Eddie rumah 500 kat mana? Okay, saya cari emoticon yang paling menarik, saya bagi dekat you nanti. Okay, siapa pernah tengok emoticon Datuk Seri Vida, saya bagi yang tu nanti. Okay, attention, interest, desire. Benda ni sebenarnya berkait dengan emosi orang tau. Okay, kalau you nak tahu. Okay, that's why sebenarnya marketing is emotion punya permainan. Okay, that's why kalau you boleh control emosi you, okay, you memang kalis marketing lah. But people yang tak boleh control emosi, selalunya dia akan tertarik pada marketing. Alright, so ingat, attention, okay, try main harga rumah. Okay, try main harga rumah bulanan dia, ataupun
Yang itulah yang sekarang. Okay. Desire, interest, okay, adalah dia punya orang kata penyokong dia tadi. Okay. Apa yang menyebabkan sebab senang. Macam Didik Engki tadi kata pakai singgit boleh, pakai handphone boleh. Senang. Okay. And then desire ni adalah kalau boleh result. Tak ada result, you create result. Okay. Tak ada result, create result. Alright. And then action ni biasa. Ingat, action ni benda paling penting. You punya CTA. Okay, CTA untuk yang baru, ingat you boleh pakai link shortener untuk pendekkan you punya link. Kadang tak perlu www.whatsapp.my/nombor telefon /bbti/ rumahku, syurgaku, kat mana, kod diam ke. Okay. So, benda tu you dah copy, you masuk kat link shortener, nanti dia akan jadi cantik. Okay. Ingat untuk action ada banyak. Satu boleh pakai WhatsApp, satu boleh letak Google Form. Google Form ni benda paling best sebenarnya sebab dia akan keep selama-lamanya dan dia takkan hilang. Okay. Google Form. Siapa tahu Google Form angkat tangan? Tahu Okay, kalau tahu, tak ramai yang tahu. Tak ramai yang tahu kalau tak ramai yang tahu, kena ambil tahulah. Sebab Google Form ni, macam saya cakap, database is always a king. Kalau you dapat pakai database, pakai Google Form ke apa-apa form yang you boleh linkkan dengan you punya page ataupun iklan, lagi baik. Sebab you always boleh refer balik nanti. Okay. Alright. So, sebenarnya ada apa-apa nak tanya pasal Aida? Ataupun apa-apa yang you dah pernah buat marketing? Okay. Contoh marketing saya dah buat tapi sendu lah. Ada? Macam mana nak buat Google Form? Nak buat Google Form senang je. Okay. You pergi dekat Google, you type Google Form, nanti keluar form. Okay, keluar Google Form, linkkan dengan you punya Gmail. Alright. Linkkan dengan you punya Gmail, lepas tu you boleh create satu-satu. Nanti you boleh letak multiple question, you boleh letak macam-macam lah. Sebenarnya you boleh tanya, benda yang paling penting adalah Apiano. Ingat siapa yang dah pergi NCO, Apiano masih ingat atau tak? Pisang. Siapa boleh nak tanya, kan kalau tanya kantoi pula. Okay, tak apalah, saya okay alright. Ingat kat Google Form tu benda yang paling penting adalah piano lah. Salah benda-benda yang boleh letak. Antaranya adalah umur, pekerjaan, okay, dia punya income, ni paling penting. Alright. And then tengok nombor telefon confirm kena ada. Ingat nombor telefon, gaji, umur, berkahwin atau tak, kerja apa. Okay, ni benda yang paling penting kalau Google Form supaya you boleh tahu yang mana satu you nak follow up dulu. Okay, sebab dia akan kembali balik kepada siapa sasaran utama kita nanti. Bila dah dapat Google Form banyak, tapislah yang penjawab awam dulu, settle ke penjawab awam dulu. Okay, yang swasta boleh ambil yang swasta, lepas tu pergi sort gaji, you letak 2,000 ke 3,000 dulu. Yang bawah daripada tu biarkan dulu. Okay, so you boleh select yang mana satu yang you nak layan dulu. Okay, yang lebih tu nanti contoh kalau ada rumah yang 150,000, 140,000, then you serve balik. Itu kelebihan untuk Google Form tu. Sebab banding apa yang masuk ke handphone, sebab saya terang cakap, kalau siapa yang ada simpan database yang 8 bulan lepas, saya rasa dah tak ada tu. Kalau you scroll handphone you pun jenuh nak mencari sebenarnya. Okay. So, ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada soalan? Ya, saya pernah buat, ada yang WhatsApp, lepas tu blue tick. Blue tick ni biasa. Izzat. Izzat blue tick biasa. Izzat, hari Sabtu ni ada kelas pagi Alang-alang dah ada kat sini Okay. Ada yang WhatsApp, lepas tu blue tick. Okay, blue tick ni biasa, standard body. Orang kata, kalau tak ada blue tick, you memang hebat lah. Okay, maksudnya you dapat orang semua nak beli je. Gitu. Okay. And then blue tick ni sebenarnya WhatsApp pun sebenarnya you perlu pakai elemen AIDA. Okay. Supaya you boleh create dia punya interest, desire, and then baru dia action. Contoh kalau you nak payslip,
kenapa dia perlu bagi payslip, apa dia punya desire untuk bagi you punya payslip, dia punya payslip dekat you. Okay, because you dah tanya dia, pastinya contoh dia, you dah tanya dia, contoh Encik Arif pernah semak kelayakan tak? Contoh. Okay, kalau dia kata belum, okay, then ini adalah you punya permainan, why dia nak kena bagi payslip dekat you. Okay, kena tengok. Kalau saya senang saja bagi tahu ini adalah sebab kalau siapa ada simpan, kalau siapa ingat waktu NCO ada satu buku portfolio kelayakan, tu pun boleh pakai. Ini adalah proses untuk beli rumah. Step pertama semak kelayakan, dan untuk semak kelayakan saya memerlukan payslip yang terkini sahaja. Cik boleh gelapkan dia semua. Sebenarnya orang takut sebab diorang anggap dia punya payslip ni PNC sangat. Okay, so kalau siapa yang nak berjaga-jaga, you boleh terus cakap, dia boleh crop ataupun highlightkan yang belah atas. Okay, data dia, and then dia boleh bagi dekat you. Yang tu dia akan lebih murah. Ataupun kadang nanti akan ada yang cakap, boleh tak kira tanpa slip gaji? Okay, so bagi saya senang saja. Kalau dia takut sangat, you kena buat template lah, gaji pokok, ITP, ITKA apa semua tu bagi, lepas tu minta total potongan, that's it. So dia letak value. Dan dia kena rajin lah, sebab dia tak nak download payslip dan bagi you kan, so dia kena rajin type. Alright. So Izzat macam biasa, kadang-kadang ada yang survey, this is what we call business funnel. Okay, orang business funnel ni, siapa pernah tengok corong tapisan? Okay, di atasnya lebar, bawahnya kecil. Okay, pernah tengok kalau pernah, tolong type kat situ pernah. Pernah. Okay, yang dekat live ada soalan tak? Kalau yang dekat live ada soalan, boleh type dekat live sebab saya tak tengok live. Mungkin depan ni admin ataupun MC kita boleh tengok dekat live kalau ada soalan. Alright, so pernah okay, ramai. Okay, ada 2-3 orang yang kata pernah. Corong tapisan, this is yang kita panggil funnel. Sama juga macam kita, that's why kita, everybody sepatutnya kena ada sales funnel. Okay, contoh sales funnel, orang start bukan daripada atas ke bawah. Saya akan start pada bawah ke atas. Okay, because bawah adalah aim yang saya nak. Contoh saya nak bulan ni 5 file. Okay, saya nak hasilkan 5 file. So daripada bawah, bottom up. Kalau up to bottom, nanti you tak tahu hasil dia berapa. So kita akan mulakan bottom up. That's why 5 file, at least saya kena ada semak kelayakan mungkin 25. Ataupun mungkin dekat saya mungkin 10 semak kelayakan, ataupun 10 appointment, sorry. Okay, 5 yang saya nak close betul-betul, 10 appointment. Daripada 10 appointment, naik ke atas lagi, saya kena ada lebih kurang 30, okay, yang berkelayakan. Okay, dan nak dapat yang berkelayakan 30, mungkin naik ke atas lagi, saya perlu ada 50 payslip. Okay, untuk dapatkan 50 payslip, atas sekali mungkin saya perlu ada 100 new database. Ini yang kita panggil funnel. Nampak? Daripada 100, 50, 30, 20, turun 5. Okay, ini adalah biasanya yang saya buat bila saya dah letakkan aim, bulan ni saya nak 5 file, saya akan create saya punya business funnel, dan daripada business funnel akan adanya beberapa benda yang kita panggil how you nak mitigate dia punya business plan. Sorry, dah masuk business plan pula. You punya marketing punya plan. Okay, dan daripada situ kita boleh pakai either offline atau online yang mana satu, dan berapa effective rate dia semua. Okay, dan confirm benda yang paling saya tak boleh tinggal adalah AIDA. That's it. Okay, semua marketing yang saya buat, saya akan depends dengan AIDA. Even kalau call client pun sebenarnya you boleh pakai AIDA. Macam mana you nak create interest dia dengan desire supaya dia boleh submit dokumen dekat you. Okay, so mulai hari ni, okay, tolonglah tampalkan AIDA tu di mana-mana supaya you ingat dan you boleh pakai selalu. Ingat bila you berkawan rapat, bercinta dengan AIDA ni, insya-Allah hidup you akan bahagia. Okay? Okay. Kalau ada soalan boleh start. Okay? Ada soalan daripada siapa? Saya nak tanya berkenaan pembelian tanah dan bina atas tanah sendiri. Berapa banyak proses yang kena lalui daripada mula beli tanah sampailah bina rumah? Pembelian tanah ada kos guaman tak? Of course ada. Boleh. Okay, first saya jawab bahawa pembelian tanah ada kos guaman tak? Ada. Okay, cerita dia ada.
Bila you beli, pastinya ada saksi dan seseorang yang menjaga duit tu. Tambah kalau uh, cash, okay, kalau kena ada juga. Kena ada lawyer juga yang bantu. Nanti nak tukar nama semua, kena pakai lawyer juga, and then untuk buat ke pejabat tanah. Okay. Berapa banyak proses yang kita kenali daripada mula beli tanah sampailah bina rumah. Okay. Banyak proses ni. Okay. Saya tak berapa khatam lagi, tapi setahu saya once you have ini pakai loan ke nak bina pakai cash? Ni kena ingat. Okey, sekejap Nizam. Saya settlekan Samsul. Pakai loan. Kalau pakai loan, kalau pakai loan, first kali kena pastikan bahawa you punya tengok tanah juga, berapa nama, and then title dia semua. Okay, and then status kena tukar ke status pembinaan. Kalau dia daripada status pertanian tu confirm, kalau tak boleh bina. Even bank pun takkan bagi, confirm. Bank paling susah sekali nak bagi pinjaman kalau bina rumah atas tanah sendiri. Okay, and then pemaju yang buat, kontraktor yang buat, orang kena orang kata dapatkan kebenaran. Okay, benda ni kalau nak buat pakai loan memang leceh sikit sebab kena masuk majlis perbandaran, kena ada building plan, tu semua kena ada. Sebab tu kalau perasan banyak yang buat sebiji-sebiji dekat tanah sendiri ni tak pakai loan. Diorang akan cakap cash sahaja. Okay, tu kalau you perasan, ataupun buat pakai personal loan, buat pakai KWSP sebab tak memerlukan pemaju tu buat extra documentation yang memerlukan dia endorse dengan bank, endorse dengan SPPSA. Okay, memang lama benda ni. That's why kalau ada klien yang kata saya nak buat rumah atas tanah sendiri, carilah pemaju yang betul-betul yang boleh buat. Tak semua pemaju atau kontraktor kat luar sana boleh buat. Okay, diorang always prefer cash sahaja. Sebab tu benda tu paling senang. Okay. Alright. Sekejap next soalan. A yang last. A yang last tu adalah action, Nizam Action tu adalah you punya call to action. Letaklah www, lepas tu dekat nombor saya pun boleh. Saya ucapkan terima kasih. Okay. Belanja lah sikit. Satu komisen 4,000, 5,000 kan. Alright. Kalau tu kalau nak sedekah dekat saya lah, niat sedekah. Dekat Eddie Hafiz ni macam kekurangan duit je. Saya buat marketing untuk Eddie Hafiz lah. Boleh. Okay Nizam Okay. A yang last tu adalah action. Bukan attention. Attention yang awal tadi. Okay. Ain Shah. Bila setting ads tu ada section people who match. Behavior, interest. Jadi apa setting yang betul? Tepat untuk section ni ya. Oh, ni yang mana satu People who match. Oh, demografik. Betul Aisyah betul Yang ni yang kat bahagian demografik Okay. Bahagian demografik betul tu. Ini adalah portion yang siapa yang you nak. Kalau you nak married, then you boleh tulis married. Maksudnya dia akan cari orang yang dah berkahwin Cara FB baca adalah dia cari yang orang yang dah declare dekat Facebook bahawa, contoh perasan dekat Facebook ada bahagian relationship. Ada yang relationship complicated lah, in relationship lah, fiancé lah, married tu. Kalau orang tu declare bahawa dia dah married, okay, so baru ads you akan pergi dekat dia. Okay, ni cara FB baca AI dia. Okay, so dekat demografi tu terpulang pada you, macam saya akan cari orang yang bekerja awam. Okay, ataupun TNB, ataupun Telekom, ataupun Maybank. Okay, contoh. Okay, sekali you boleh letak kat situ. Tapi pastikan pekerja, employer. Boleh juga you dah letak, lepas tu you add lagi satu Cara demografik baca kalau you letak dalam satu space berapa banyak, itu adalah atau. Tapi kalau you add lagi satu, maksudnya semua ni, contoh bekerja awam, bekerja bank semua, dan berkahwin. Maksudnya orang yang bekerja awam tapi bujang you takkan dapat. You akan dapat yang berkahwin sahaja. Okay? Itu cara demografik tu lah. Biasanya saya akan letak dia punya employer. Okay Aisyah, kalau okay,
thumbs up lah ataupun komen kat sini. And then Izzat, Adi Hafiz nak buat ads kan, kos tu memang dalam USD cerita dia orang kaya je pakai USD. Tak adalah, dia kena pakai RM lah. Okay, macam mana nak cari yang bekerja awam? Sabtu ni datang. Okay, Sabtu ni datang, saya ajar macam mana nak cari. Kita bomohkan dia. Okay, alright. Tapi tolong Izzat, you tolong Google macam mana nak switch daripada tolong you kena Google dulu macam mana nak switch. Nanti dekat YouTube dia ada ajar macam mana nak switchkan daripada USD ke RM, and then daripada credit card ke debit card ataupun kepada top up. Okay, ada soalan lagi? Alright, Aisyah, terbaik. Semoga berjaya. Ada soalan lagi dekat live, ada soalan tak? Kak Zamrizal, dekat live ada soalan tak? Adira. Untuk cari yang bekerja orang, listkan semua. Okey, ngam. Okey. Aisyah ni Adira ada jawab. Dia pastikan employer jangan ambil interest. Kalau interest nanti mengarut, okey. Budak kecil yang dah tengok cerita polis Evo pun nak jadi polis. So dia dah interest PDRM. So akan dapat kat budak kecil nanti. Okey. So live pun saya tak sure ada soalan ke tak. So kalau tak ada soalan lagi, saya harap sesi Aida saya membantu anda. Ingat, perhatian, sampai bila nak duduk dalam circle tapi tak ada seal. Okay. Sebab bukan saya terus terang cakap, bukan mudah untuk you berjaya, but it happen. Okay. Okay, dia boleh berjaya. Cuma apa yang kita perlu adalah you punya fokus and consistent. Pastikan buat benda tu banyak kali. That's why di DNK sangat berjaya, sebab hari-hari, sehari tak berapa kali, saya dah sejam dah muak saya dengar, sampai muntah saya dengar dia punya iklan. Okay, sampai boleh hafal. Okay, at last saya tengok dia tiba jadi fanatik dia. Ini dah power of marketing. Saya suka dia sekarang, tapi saya tak terlibat. Saya suka dengar cara dia, itu sahaja. Okay, so bayangkan kalau you berjaya buat klien-klien you yang dekat di alam maya tu tertarik dengan you sampai macam tu. So semua you dapat. Okay. So ingat, nampak, kenal, suka dan percaya is always rule. Aida is a rule juga. So saya harap anda semua boleh berjaya, sukses. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya.